memegang amanah yang diterima, memupuk budaya, membaca agar tersemar di jiwa. Marilah kita berganti bahu senjata, memegang amanah yang telah diberi. Mari bersama majukan perpustakaan, perpustakaan negeri sembilan. Perpustakaan negeri sembilan memberikan hikmat yang cemerlang, memegang mandat yang telah diberikan agar terus. Perpustakaan negeri sembilan memacu gaya hidup masa depan. Kualiti tertinggi kami berikan, wagih membaca, wagih berjaya. Di sini kami berbakti menempuh dugaan, mendatang bersatu menggapai kejayaan. Memegang amanah yang diterima, memupuk budaya, membaca agar tersemar di jiwa. Marilah kita berganti bahu senjata, memegang amanah yang telah diberi. Mari bersama majukan perpustakaan, perpustakaan negeri sembilan. Perpustakaan negeri sembilan memberikan hikmat yang cemerlang, memegang mandat yang telah diberikan agar terus. Perpustakaan Perpustakaan negeri sembilan memacu gaya hidup masa depan. Kualiti tertinggi kami berikan, wagih membaca, wagih berjaya. Di sini kami berbakti menempuh dugaan, mendatang bersatu menggapai kejayaan. Memegang amanah yang diterima, memupuk budaya, membaca agar tersemar di jiwa. Marilah kita berganti bahu senjata, memegang amanah yang telah diberi. Mari bersama majukan perpustakaan, perpustakaan negeri sembilan. Perpustakaan negeri sembilan memberikan hikmat yang cemerlang, memegang mandat yang telah diberikan agar terus melangkah dan berjaya. Di sini kami
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan yang berada di luar sana. Semoga diberikan kesihatan yang baik, diberi ketenangan dalam menghadapi kehidupan pada hari ini. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam segmen program Buku di Hati. Program Buku di Hati ini, di mana program ini kita akan panggil seorang tokoh ataupun seorang ketua-ketua jabatan kampung apa semua. Kita akan menemu ramah berkenaan tentang buku di hati. Buku di hati ini kita menerangkan buku yang menjadi inspirasi. Salah satu buku yang memberi inspirasi pada seseorang itu, mungkin dia akan ubah pandangan, ubah pendirian, ubah kehidupan dengan sebuah buku itu. Jadi hari ini kita membawa seorang orang kata tokoh juga, iaitu Encik Muhammad Hafiz bin Samsudin, iaitu Ketua Unit Insurans Pekerja, iaitu Perkeso Negeri Sembilan. Perkeso Negeri Sembilan. Hari ini kita jumpa Cik Hafiz ni sebab Cik Hafiz ni seorang yang minat membaca. Jadi kita nak berkongsi dengan Cik Hafiz ni lah. Apa khabar Cik Hafiz? Ya, khabar baik. Alhamdulillah. Sihat Alhamdulillah Cik Hafiz lah? Sihat. Alhamdulillah. Sebab Cik Hafiz ni kalau ikutkan kita baru semalam kita berjumpa berbincang peringkat apa benda kerjasama yang kita nak jalankan lah. Sebab Cik Hafiz ni seorang seorang pengunjung tetap, seorang seorang yang selalu datang perpustakaan. Cik Hafiz kan? Cik Hafiz boleh memperkenalkan diri Cik Hafiz lah. Asal duduk mano kan, tak nak kalau nampak duduk mungkin duduk sini, asal jauh. Boleh Cik Hafiz kenalkan diri. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, saya Muhammad Hafiz ya, Muhammad Hafiz Syamsuddin, berasal daripada saya dilahirkan di Seremban, di Hospital Tunku Jaafar Seremban, tetapi saya dibesarkan di merata tempat. Sebab arwah ayah saya adalah seorang pegawai tentera dan kami sering berhijrah lah dari satu negeri ke satu negeri. Dan saya menetap sekarang di Port Dickson. Port Dickson lah. Port Dickson tu kampung apa Cik Hafiz? Rumah terasa. Rumah biasa. Rumah peninggalan arwah ayah. Cik Hafiz memang asalnya, mak ayah memang asal orang Negeri Sembilan ke apa Cik Hafiz? Mak saya memang orang Negeri Sembilan dan arwah ayah saya orang Pahang lah. Oh, Pahang. Tapi kalau nak cakap apa dialek Negeri Sembilan ni agak sukar sikit lah sebab saya dah dibesarkan di Merata, di Serdang, di Melaka, di Jam saya nak Melaka kan. Dan akhirnya saya bersekolah rendah di sekolah Paling Madinah Port Dickson. Okay. Dan diikuti dengan sekolah Bukit Sarjana Port Dickson serta sekolah menengah Teknik Tuan Guru Jaafar Seremban. Dari peringkat tertinggi di mana? Okey, dan saya sambung pembelajaran saya diploma di Politeknik Omar Ipoh serta sambung ijazah sarjana muda ekonomi di Universiti Kebangsaan Malaysia. Cik Hafiz, yalah kalau kita tengok Cik Hafiz ni, kalau kita tengoklah di kita ni sebenarnya kalau berada dalam satu keluarga ni, dia sebenarnya cerminan keluarga ni, anak-anak ni adalah daripada ibu bapa. Ya, betul. Nak tengok anak-anak, kalau nak tengok anak-anak pangai tak habis tengoklah ibu bapa, didikan ibu bapa. Cik Hafiz ni seorang pembaca. Saya memang dimalukan Cik Hafiz ni memang seorang orang kata pembaca tegar lah. Memang orang kata kalau library dengan Cik Hafiz ni memang tak dipisahkan perpustakaan dengan apa. Bukan perpustakaan ada. Mana kalau ada pesta buku dah mesti dah boleh buku. Cik Hafiz. Jadi mungkin daripada kecil didikan awal ibu bapa. Ibu bapa ada Cik Hafiz lagi? Ibu bapa saya dua-dua dah. Ada. Mungkin didikan arwah pada kedua ibu bapa Cik Hafiz yang bagaimana yang boleh menjadi Cik Hafiz ni seorang yang orang kata pembaca tegar lah. Orang kata mungkin ada didikan awal dulu. Macam mana dulu? Okey, kalau secara pandangan saya lah, saya dibesarkan dengan orang kata dengan keadaan keluarga saya 6 beradik ya, di mana first kali dengan kakak saya dan diikuti dengan abang saya. Abang saya sekarang
berada sebagai doktor veterina Oh, dekat Selangor. veterina. Doktor veterina di Selangor, dan diikuti dengan abang-abang saya, sebab di situ saya melihat circle ataupun bulatan sokongan daripada keluarga itu telah memula daripada abang-abang saya sama belajar sehingga ke peringkat ijazah sarjana serta ijazah sarjana muda, dan semangat daripada arwah mak saya yang meminta anak-anaknya untuk tidak berada dalam keadaan dia ketika muda dulu. Mungkin keadaan arwah mak saya ketika itu waktu itu dalam keadaan yang serba kekurangan. Dia tak naklah anak-anak dia berada dalam serba kekurangan. Dan dengan mengeluarkan daripada kampung itu, dia amat galakkan anak-anak untuk membaca. Dan selain itu juga, kalau saya melihat daripada program-program sokongan daripada sekolah-sekolah, macam tadi Cik Zainuddin sebut program nilam. Nilam. Di situ juga memang kami adik-beradik waktu tu, sebab saya dengan abang-abang saya ni jarak 2 tahun tau. Tak jauh lah, tak jauh. Waktu kami masuk tingkatan sekolah rendah, sekolah menengah, waktu sekolah menengah saya ingat lagi arwah abang saya tingkatan 5, abang saya yang dulu jarak 2 tahun tu tingkatan 3 dan saya tingkatan 1. Kami 3 beradik inilah yang selalu macam pergi buku ni pergi ambil program nilam, pergi membaca, dan kita pergi ke library, ada pesta antarabangsa termasuk Beowulf yang selalu dibuat dekat Selangor tu. Kami pasti ada. Ada kala ada satu masa tu saya ingat lagi, sampai kami tidurlah kat situ. Nak menunggu dia punya buka. Menunggu, and then kita nak tengok buku-buku itu lah, buku-buku yang arwah yang saya pun jenis suka membaca buku-buku ilmiah yang yang memberi kesinambungan kepada diri dia, kepada keluarga, yang boleh diolah sama-sama. Adakah masa zaman kanak-kanak tu ibu bapa ni telah terapkan bahawa Hafiz, balik sekolah ni lepas mandi kerang tidur kau baca, ada tak baca dia terapkan kena baca buku bila waktu ada orang kata jadual ni untuk baca, ada tak diterapkan daripada ibu bapa masa kecil? Ya, benda tu sebab kalau ikutkan zaman dulu dari segi budaya gadget tu tak adalah sehebat macam sekarang ni kan. So, dulu rasa gadget pun tak ada lagi kot. Tak ada. Kalau game video pun orang panggil game apa, saya pun dah lupa kan, yang pakai kaset tu kan. Betul. Itu pun tak semua yang ada kat rumah kan. Satu, kami ni arwah mak mendidik, kadang-kadang dia bukan dia katakan perbandingan adik-beradik, tetapi dia arwah mak dia menyentuh semangat kepada kami adik-beradik ini. Kalau contoh abang kau tu pandai berdebat. So, macam mana nak berdebat? Kadang-kadang diri kita rasa tercabar. So, kita nak jadi sesuatu yang lebih baik daripada tu. So, kita melihat, kita cuba membaca, memerhati, dan kita cuba fahamkan fakta-fakta apa yang terkandung dan apa yang tersurat dan tersirat di dalam sesuatu ayat tu kan. Yalah, kalau kita tengok yalah kehidupan, kalau kita orang kata, kalau kehidupan ni kita ada orang kata pembakar semangat, ibu bapa yang bakar semangat, abang-abang kita yang bakar semangat untuk orang kata nak berjaya. Dia sebenarnya kejayaan ni tak ada shortcutnya. Ya, betul. Apa benda yang kita buat mesti ada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tu bagaimana dapat ilmu pengetahuan, pelbagai cara. Tapi salah satunya dengan membaca. Dengan membaca saja yang boleh dapat menambah ilmu pengetahuan. Betul tak Cik Hafiz? Ya, betul. Selain itu juga bagi saya membaca ini adalah salah satu motivasi saya. Sebab saya melihat kita nak katakan budaya persaingan secara sihat. Dia ada setengah kata budaya sihat secara yang tidak sihat tu saya tak mahu pandang secara sihat, dan saya ingin melihat bila berada di sekolah saya akui di mana kedudukan saya taklah sehebat orang lain, tetapi saya cuba melihat apakah kelebihan yang saya ada kan. Mulai pembacaan tu saya cuba mencukil apa yang saya ada, yang di mana kelebihan saya tu saya cuba mengurangkan apa kekurangan yang saya ada. Tapi dan selebihnya saya hanya berserahkan kepada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala lah untuk menentukannya. Tetapi bagi saya membaca tu adalah amalan yang
utama mana-mana pun. Sebab apa dalam Islam pun kita pun memang menggalakkan untuk umat dia membaca. Terutama membaca Al-Quran ya. Betul. Itu salah satulah. Dia kalau ikut dan Cik Hafiz kan, bahan bacaan apa yang menjadi, yelah kita ni daripada kecil dulu kita ada bahan bacaan komik. Ya, komik. Dia makin lama makin matang, ada bahan dia ni. Sampailah ke setakat ni. Apa bahan daripada kecil sampai luar sana menjadi kegemaran. Kadang-kadang komik tu sampai umur-umur macam kita Buku, ni. komik anak-anak sidik, komik dulu hujan. kan. Yang menjadi apa bahan baca kegemaran Cik Hafiz? Okeylah, saya kalau ikutkan sekali daripada kecil lah ya. Dulu arwah mak saya selalu macam belikan komik anak-anak sidik, komik Ujang. Yang komik Ujang tu kakak saya lah selalu ni. Lepas tu sampai ke besar tu saya lebih suka kepada pembacaan motivasi. Sebab untuk secara jujur lah, macam adik-beradik saya kan, di mana kami adik-beradik diajak untuk masing-masing mencuburi bidang sains. Tetapi apabila sampai tiba masa saya rasa saya tidak dapat mencoki ke bidang sains. Dia ke arah lain. Saya lebih kepada kata bidang sastra ya. Dan bila orang katakan waktu peperiksaan tu kan, kalau ikutkan peperiksaan PMR tersebut kan, kalau kita melihat kan pembacaan sejarah, geografi kan, dia kena berbaca dan faham. Di situlah titik permulaan yang saya cabar diri saya baca, saya faham. Alhamdulillah saya tidak tewas dalam ujian peperiksaan tersebut. Dan bila masuk di masa peringkat 18 tahun ke atas, saya banyak baca buku terbitan PTS. PTS banyak kepada buku buku motivate kepada keremajaan tersebutlah. Dan sambil itu saya baca juga buku-buku nukilan daripada Siti Rosmizah yang sekarang ni bila diadaptasikan dalam drama kan. Yalah. Okey, hampir sama, tetapi bagi saya soul yang dalam diri saya adalah pembacaan tu lebih best daripada drama. Orang kata lebih feel lah, lebih feel. Bukan ada setengah orang dia kata lebih senang tengok drama dan senang faham lah lepas tu itu cuma dia untuk kali ini saya banyak kepada kata pembacaan buku, kepada buku pemikiran ya. Dan saya juga ada tertarik juga dengan buku yang ditulis oleh Dr. Mazli Malik inilah yang berkenaan dengan Risalah Pemuda Muslim. Di mana buku ini tak silap saya terbitan dia 2015, tetapi saya start membaca buku ini waktu tahun 2019 hari itu sebelum berlaku di PKP di mana terbitan Telaga Biru. Di sini buku ni dia banyak bercerita tentang dengan world view Islam. Macam mana gerakan perubahan terhadap jati diri pemuda dan pembentukan Islam, koordinasi terjemahan yang perlu diberikan terutama dalam isu pemuda dengan politik. Dia kalau bila cakap politik orang ingat parti politik. Tak, politik ni adalah salah satu pemikiran pengurusan tu macam mana. Dari segi nasihat-nasihat yang diberikan kepada pemuda lah. Sebelum kita ke ke sini dulu, buku yang menjadi pilihan. Sekarang Cik Hafiz bertugas di Perkeso, Negeri Sembilan. Di unit insurans ketua unit insurans pekerjaan. Saya semalam perbincangan kita ada satu package yang ni sambil kita menguatkan ada satu package yang baik untuk perlindungan suri rumah. Suri rumah boleh tak? Yalah, dalam masa sama ni kita boleh ceritalah yang perkhidmatan yang disediakan oleh Perkeso yang suri rumah, duduk rumah tapi dia ada perlindungan. Duduk rumah ada perlindungan. Okey, kalau tentang mengenai suri rumah iaitu di mana akta terbaru daripada Perkeso iaitu dia panggil Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan, Akta Keselamatan Sosial Suri Rumah 2022 iaitu bilangan 838 Akta 838 di mana akta ini memberikan perlindungan kepada suri rumah
dalam dua skim, iaitu skim bencana domestik dengan skim keilhatan lah. Yang ini ilham daripada mantan Timbalan Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri Dr. Wan Azizah lah. Dia memikirkan bagaimana perlindungan keselamatan sosial di rumah kalau ikutkan, di mana mereka ini adalah key ekonomi kepada negara. Kalau kita melihat bagaimana mereka berperanan di rumah ketika waktu PKP waktu tu. Ya. Sebab memang orang kata kerja apa semua, tapi orang kerja daripada rumah. Si rumah mesti berada kat rumah. Dia nak menjaga anak, nak menjaga haliwan rumah tangga tersebut kan. Tapi kita tak tahu akan bencana apa yang menimpa kepada dia, nasib dia macam mana kan. Terutamanya si rumah sepenuh masa. So kalau kita lihat kalau pekerja lain, diorang mungkin ada perlindungan dan keselamatan sosial di bawah PKSO juga. Ataupun mereka yang bekerja sendiri, mereka ada, tapi si rumah ni tiada. So pada tahun 2022 akta ni pun telah dimasukkan di dalam parlimen dan dah diluluskan, di mana seramai 150,000 rumah di bawah IKASI dan ada caruman Aisuri, mereka pun dicarumkan di bawah si rumah inilah. Di mana dia caruman secara sukarela pada peringkat awal. Makna ada siri rumah ni yang tidak bekerja, duduk rumah yang sahaja ataupun bekerja yang tapi balik rumah ada buat kerja rumah. Macam mana untuk kategori dia? Okey, pertama sekali si rumah ni dia seorang wanita. Seorang wanita lah jelah. Of course seorang wanita, di mana dia separuh masa ataupun separuh masa lah. Masa separuh masa ni sekiranya wanita yang berkejaya dan balik rumah, dia dah of course dia akan menjalankan tugas sebagai si rumah. Betul. Kan? So mereka pun juga boleh mencarum dan mendapat perlindungan keselamatan sosial di rumah itu dengan PKSO. Bayaran ada ke yang apa? Okey, caruman ni kita bayar sekali, bayaran sekali, setahun sekali. Mana setahun sekali ke ataupun setahun sekali? Oh, setahun sekali lah. Setahun sekali sebanyak RM120. RM120. Makna RM10 lah sebulan. Ya, lebih kurang ibarat RM10 sebulan lah. So selama setahun tersebut perlindungan. Di mana kalau kita melihat faedah-faedah dia yang anggap menarik lah. Faedah dia. Iaitu bencana domestik yang merangkumi dengan hilang upaya kekal, lepas tu uzuran, lepas tu serta pecah penangkat kat situ. Sekiranya musibah berlaku pada si rumah tersebut dan menyebabkan kematian, orang tanggungan iaitu pasangan ni, suami atau serta anak-anak akan mendapat pecah penangkat daripada di situ. Di situ lah. Mana orang kata yang suri rumah yang duduk rumah yang duduk rumah berumur daripada tak kisah umur berapa, tapi ada had pada umur 55 mana lah. atas 55 dah 56 tu dah tak boleh lah. Dah ikut 55. Sebab akta ni dibuat selaras dengan KWSP punya pengeluaran lah, 55 tahun. Makna dia suri rumah yang duduk rumah kerja di mana tak bekerja lah di rumah. Boleh mencarum RM120 iaitu sebulan RM10 tapi bayar sekali one off makna setahun bayar RM120 jadi dia dapat perlindungan. Contohlah konolah minyak panas gam nitik tu yang minyak panas habis kulit dia ada dia punya protect lah, dia punya perlindungan lah. Kadang-kadang kita tengah mop tu tergelincir pula tiba-tiba kaki patah sebab aduh itu ada dia apa. Makna duduk kat rumah apa terjadi dekat rumah tu dia dapat perlindungan lah. Ya, betul. Bagus betul lah. Dia punya perlindungan kan. Selalu bawa kojo orang kan. Bawa kojo jalan ni. Ni duduk rumah. Betul juga. Bagus juga. Sebab yang duduk rumah tu pun bekerja juga. Bekerja. Kadang-kadang di dapur tu kadang-kadang kita, orang kata kadang-kadang bukan apa kecuaian. Ya, betul. Kita mop. Kadang-kadang kita lupa kita mop kawasan tu licin. Licin tapi kita lalu kan. Sebab kita biasa orang kata pekerja ialah bekerja kat luar kan. Tapi kita tak tahu macam mana mereka yang berada kat rumah tu, si rumah tu kan. Betul. Mana skim ni boleh datang ke PKSO untuk apalah
untuk mendaftar dan bercara dengan bercara perisau lah. perisau lah. Jadi banyak benefit daripada tuan dan puan. Inilah salah satu. Kalau diberitahu saya semalam pelbagai yang boleh apalah yang perisau tawarkan kepada semua. InsyaAllah nanti dari masa ke semasa kita akan insyaAllah kami di Perbadanan Awam Negeri Sembilan dengan perisau akan ada kerjasama. Kami akan highlightkan apa kerjasama pada tuan-tuan dan puan pada sesi akan datang. InsyaAllah. Akan sesi akan datang. Okey tuan, kita kembali pada buku di hati. Buku di hati ni dia senang buku di hati ni. Orang kata buku di hati, kenapa buku dia? Kadang-kadang kehidupan kita ni, kadang-kadang kita ni membaca, kadang buku tu memberi inspirasi kepada kita. Kadang-kadang memberi inspirasi, kita ubah kita punya cara corak kehidupan kita, ataupun kita boleh dia mengubah pandangan kita. Macam tuan, buku yang tadi tuan dah tunjuk ni. Buku apa? Buku Risalah Pemuda Muslim. Buku apa tajuk dia? Risalah Pemuda Muslim. Risalah Pemuda Muslim. Jadi orang kata tuan muda apa? Orang kata menjadi inspirasi kepada tuan untuk berkongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang menarik tentang buku ni tuan? Menarik kat buku ini. Penulis apa tuan? Penulisnya iaitu bekas mantan Menteri Pendidikan kita iaitu Dr. Mazlin Malik lah. Mazlin Malik. Mana buku ini bila pada mulanya orang yalah kadang-kadang rakan-rakan saya tanya kenapa baca buku politik. Dia bukan isu buku-buku politik, tetapi dia isu pandangan dia. Tentang konseptual yang dia cuba terjemahkan. Dan banyak je buku-buku yang penulis oleh Tun Dr. Mahathir yang saya baca betul. Cuma kita melihat dari segi sudut pandangan apa yang mereka cuba terjemahkan, dan kita apa yang baik kita ambil dan apa yang buruk bagi kita buruk yang tak sesuai tu tak perlu ambil. Sebagai panduan adalah kan. Sebab buku ini dia menceritakan bagaimana perubahan yang sepatutnya pemuda dalam pemuda itu lakukan, dan pemberitahuan tentang apa orang kata rahmatan lil alamin di mana kita mendahulukan diri orang lain daripada diri kita. Dia benda ini dari segi orang kata dia berkisah sendirilah kita ditanamkan tentang keprihatinan kita terhadap orang berinsurans itu sendiri. Bagaimana kalau kita berada di dalam keadaan mereka. So di situ saya empati. banyak kepada penumpang simpati saya kepada orang-orang yang memerlukan. Dan kalau boleh kita dalam diri saya cuba menghulurkan tangan kepada mereka-mereka yang memerlukan. Di situ banyak perubahan yang tidak ada orang kata menyentuh tentang kepentingan diri masing-masing. Tapi saya lebih suka buku ini, dia mencerita tentang macam mana nak menjaga kesejahteraan, kesesamaan bersama untuk mengelakkan daripada ketidakpuashatian kita yang terlampau kepada orang lain. Dan juga buku ini juga dia ada memberikan kepada lebih kurang dalam 10 tips nasihat kepada anak muda dari segi usaha, tidak berputus asa kepada anak muda, terutama anak muda dalam membina kerjaya serta membina masa depan. Lepas tu dari segi penjagaan masa, dari segi banyak manfaat. Pemuda memberikan manfaat kepada orang lain. Mana buku ni memberi panduan sebagai bukan panduan memberi pandangan ataupun nak kata bagi panduan pun boleh juga bagaimana menjadi seorang pemuda Muslim yang baiklah. Dekat situ menceritakan mungkin pandangan kita kalau nak keluar pandangan dalam keadaan yang lebih orang kata lebih macam mana bagi pandangan tapi di tempat yang betul. Bukan di tempat yang jadi pandangan-pandangan macam itulah. Kalau buku ni kalau kalau tuan Cik Hafiz lah, saya panggil Cik Hafiz kejap tuan Cik Hafiz, kalau baca buku ni sebagai orang muda lah. Yalah Cik Hafiz pun orang muda lah kan. Saya pun orang muda. Orang muda lah. Buku ni orang kata apa yang boleh dikongsikan
kepada orang muda ni. Mana orang muda ni apa? Kalau kadang-kadang orang muda ni kadang-kadang ayalah orang muda banyak bahan apa, tapi buku ni boleh apa yang boleh dikongsikan pada orang muda ni, Cik Fiz? Kalau kata bukan orang muda, kalau saya cakap orang muda kan orang muda boleh apa? Kadang-kadang orang lama depan orang tua ni pun boleh baca. Apa yang boleh dikongsikan yang boleh nak kata intipati yang buku ni yang beri pandangan Cik Fiz, baguslah buku ni. Dari segi penjagaan ukhuwah, dia hanya menyentuh mengenai penjagaan ukhuwah. Kalau kita lihat bila orang sebut anak muda ini kan, anak muda yang penuh dengan orang kata jiwa muda, yang cuma nak ingin mau berontak. Tapi kita melihat dari segi ukhuwah tersebut. Sebab dan ukhuwah ini juga sebab saya sebut kepada ukhuwah ni yang minta maaf bukan menyertai tentang politik, tetapi tentang polemik yang berada di negara kita sekarang. Waktu sejak pilihan raya dulu, orang kata anak muda menyokong sana sini apa semua, tetapi waktu pilihan raya itu pilihan raya lah. Tetapi lepas pilihan raya itu ukhuwah kesesamaan kita sama Islam, sesama manusia perlu kita terapkan, kita jaga. Maksud dia berbeza pandangan, berbeza ideologi tapi kesamaan tu ada. Dia ideologi. Yeah. Macam saya jumpa tuan Cik Fiz ni cerita benda lain saya cerita, tapi bila kita bercakap, tapi bila jumpa kita dah orang kata benda tu titik pertemuan itu. Ya, sebab dalam Islam kita pun meraihkan keberbezaan pandangan serta lontaran, tetapi kita cuba mencari kesamaan dan banyakkan bersifat sabar, sifat sabar dan tenang dalam menerima mendengar pandangan-pandangan yang lain. Dan kita cuba kumpul dan kita memberikan konklusi yang terbaik kepada bukan untuk diri kita tetapi untuk masyarakat di luar sana, insya-Allah. Dia buku ni ada berkenaan tentang nasihat kepada anak muda, betul kan? Ya. Nasihat macam mana ni tuan? Cik Fiz yang buku ni bagi tahulah, salah satunya saya tengok sini sangat menjaga masa. Pemuda Muslim sangat memberi masa. Ya. Apa yang dalam buku ni tuan Cik Hafiz bacalah. Dia kata titipan nasihat untuk anak muda. Banyak kat sini tengok anak luaskan pengetahuan agamamu. Lepas tu jagalah kesihatan tubuh badanmu. Lepas tu lah lawan nafsumu. Ini sebenarnya benda yang apa yang boleh daripada titipan nasihat ni, apa yang boleh buku ni ceritakan kepada orang anak muda ni, Cik Hafiz? Dari segi penjagaan masa, di mana kita kena melihat dari segi masa kita berjalan seperti biasa, tetapi dalam buku ini menceritakan manfaatkanlah masa tersebut sebaik-baiknya untuk pembinaan masa kita, pembinaan pada masa hadapan, dalam memupuk dalam membina masyarakat yang hidup bertamadun lah. Ataupun kalau kita sekarang ni orang kata Malaysia Madani lah, konsep Malaysia Madani. Dan dari segi penjagaan hubungan silaturahim sesama kita, terutama sesama keluarga, sesama masyarakat, sekiranya ada berlaku keterlanjuran, perlulah kita perbatah balik dan bersifat positif terhadap apa jua perkara tersebut. Dan mungkin sebab manusia ini tidak 100% sempurna. Sebab saya akui dalam diri saya pun mungkin saya ada melakukan kesilapan. Tetapi kesilapan itu tidak boleh dilihat secara sendiri. Mungkin orang lain melihat kesilapan tersebut. Tetapi kita cuba mendengar apakah pandangan orang lain. Seperti mana yang semalam Puan Jamilah pengarah dia sebut kan. Takkan kita nak mendengar baik, mungkin kita ada mendengar yang buruk tu mungkin kita cuba mengatasinya kan. So di situ banyak dari segi nasihat-nasihat yang perlu, yang banyaklah yang saya pelajari lah. Yang ni saya tengok anak muda berusaha dan jangan menunggu saja. Apa yang dinasihat dekat sini? Dia selalu ikut luas dia punya benda tu kan. Pandangan banyak. Anak muda berusaha dan yang menunggu saja. Berusahalah membina jati diri dan tidak perlulah menunggu sehingga orang yang membinakan untuk dirinya. Berusahalah untuk mencari rezeki. Mencari rezeki, tidaklah menunggu rezeki itu datang kepada
pada dia. Banyak banyak yang boleh dirungkai dalam tu. Ya. Itu yang saya kata, kalau sesiapa yang membaca, dia boleh melihat sejarah bagaimana mungkin ada sejarah titik hitam dia yang mungkin berlaku kesilapan dan dia kena berubah dari semasa ke semasa lah. Kalau dari segi penulisan ni, ialah penulisan adakah ada lebih pada akademik ataupun lebih keadaan santai? Kalau Tuan Cik Hafiz baca buku ni, lebih kan santai Saya ke? lebih suka sebab saya baca buku ni dalam keadaan santai, keadaan yang saya melihat sejarah pembinaan keluarga, kehidupan saya daripada kecil. Lepas tu saya kadang-kadang saya terfikir, sebab saya ni kadang-kadang suka memahati kehidupan orang. That's why macam kadang-kadang orang kata jom pergi jalan-jalan. Okey, kalau pergi jalan-jalan melancong, saya bukan jenis yang melancong, saya cuba melihat macam mana orang kata social ekonomi satu tempat tersebut, budaya dia. Saya suka melihat tersebut. Suka orang kata suka melancong lah ni. Tapi bukan melancong orang kata shopping apa lah. Tak, suka melihat tengok macam mana kehidupan orang tu. Kalau ini buku ni, kalau dulu masa Cik Hafiz beli berapa ni Cik Hafiz? Tak ingat. Tak ingat kan? Tapi masa beli ni kat ada pesta buku ke apa? Masa beli buku ni? Waktu beli buku ini, waktu tu pesta buku Selangor dekat apa tu, SACC. SACC. Jadi pesta buku sebab saya kat Negeri Selangor dia ada buat apa tu, pesta buku. Termasuk kabur kan. Dia ada dua, kalau pesta buku antarabangsa di KL. Di KL. Dekat Selangor ni pesta buku Selangor lah. Okey. Dari segi pengajaran buku ni yang boleh orang kata pengajaran mungkin kepada anak muda, apa yang orang kata kesimpulan pada buku ni yang boleh bagi pengajaran kepada anak muda, Tuan? Apa? Kesimpulan apa benda? Tuan dah baca buku? Dari segi kesimpulannya, yang saya boleh katakan bermusafir. Apa yang dikatakan bermusafir awal, bermula maksudnya sekaya mana pun, tetapi perjalanan hidup kita ni perlu bermusafir, bersifat bukan nak katakan kita merendah diri, tetapi kita meletakkan diri kita sama level. Kita tak perlu kemegahan, tidak perlu mengejar terlalu kekayaan, tetapi sehingga menindaskan orang lain. Mana buku ni bercerita yang dalam keadaan tentulah Tuan kesimpulan. Tuan, dari saja buku ni ialah nasihat kalau orang kata pada anak-anak muda lah. Sebab kita ni muda sampai muda kan. Muda. Ialah nasihat nak menjadi seorang pembaca yang baik, mungkin ada tip tuan-tuan ni lah. Encik Hafiz boleh berkongsi kepada orang di luar. Tip nak menjadi seorang pembaca macam Encik Hafiz, tip dia, orang kata kadang-kadang membaca ni dia ada dua kategori. Satu baca dia tanpa sebab, satu membaca bersebab. Maksud saya ni baca tanpa sebab ni dia sebagai hobi. Maksud saya lah di sini hobi, tak ada masalah apa Encik Hafiz. Tapi ada membaca bersebab ni, sebab baca tu sebab nak peso. Baca tu sebab nak ni, baca tu sebab nak ni. Mungkin baca tapi bersebab lah. Kalau tak ada sebab dia tak baca. Mungkin Cik Hafiz boleh bagi tip lah bagaimana nak menjadi, orang kata tak banyak, orang kata nak mula ni sukar, tapi lama-lama dia akan jadi, kalau kita amalkan selalu, mungkin amalan-amalan yang boleh Cik Hafiz kongsikan. Mungkin kalau kata baca 5 minit, kalau baca buku Taubat-Taubat ni kita tengok, taubat lah nak baca. Macam mana tip nak orang kata kita baca tapi orang kata memberi kesan kat kita, boleh bagi tip budayakan baca ya. Apa yang saya katakan budaya membaca dalam Islam, menggalakkan umatnya bacalah sepotong ayat sehari pun sudah memadai. Sama juga kalau kita mengambil masa kekosongan tu untuk membaca mungkin dalam 1-2 muka surat, ataupun melihat kepada topik-topik yang boleh kita katakan macam bagi saya lah, sebab saya mengambil kepada nasihat dalam Islam tu, membaca sepotong ayat atau membacalah semuka sehari, dan insya-Allah lama kelamaan kita akan terbiasa dengan yang membaca ini. Dia sebenarnya kalau kami selalulah, saya selalu cakap, kita
kalau kita nak cek sesuatu ni, kita kena cek hobi, minat kita. Ya, betul. Minat kita ni baca memang tak minat, tapi kita minat baca, orang kata kalau anak-anak muda lah, anak-anak kat sana, anak-anak minat baca komik, baca dulu. Sebab kita minat. Kita baca komik, tapi minat. Kata baca majalah, baca. Tapi di segi pelajar, dia mesti ada masa dia. Contohlah, kita baca komik, bacalah 1 jam. Lepas contoh 1 jam. Lepas tu di masa lepas 1 jam akan yang 1 hari itu bacalah bahan yang ilmiah untuk keperluan apa. Jadi daripada bahan buku-buku yang kita suka baca, macam kebanyakan saya tanya buku di hati ni dulu, yang suka baca buku ni dia kata dulu saya suka baca buku komik. Punca Ya, buku punca komik. komik, ya. Punca buku komik. Dulu buku saya ada koleksi macam-macam koleksi lah dah sekarang dah buku tu ada koleksi lah. Tapi punca tu. Tapi pada peringkat muda tu dia baca buku komik. Lama-lama saya dah lebih pada buku novel, dah remaja. Lepas tu saya dah, tapi nak mula tu kena cik benda yang bahan Betul. yang kita suka. Bahan yang kita suka. Kalau cakap Cik Hafiz tak suka baca buku ni. Kan dia kata cik baca buku ni dengan usik solai pun tak leh. Solai pun susah nak baca. Kalau nak mendidik pada awal tu ialah dengan pembacaan komik lah. Komik dan apa yang dia suka lah. Apa yang dia suka komik tu, dan cuba kalau bagi saya lah ibu bapa kalau boleh elakkan daripada membiarkan anak-anak kepada gadget. Okey, tak salah untuk kita membeli komik, meletakkan komik di rumah sambil dia tengok dekat televisyen, kartun apa semua, dia suka baca komik. Lepas tu dari situ ibu bermula dia menanam untuk membaca. Lepas tu kita cuba sikit-sikit ubah pembacaan tersebut ke pembacaan yang lebih baik. Begitulah macam yang betul kata Cik Zainuddin, saya pun daripada kecil pun memang kita start dengan baca komik, anak-anak CD. Lepas tu orang saya ubah baca buku poem, buku saja, buku tu. Benda tu berubah dia sebab dia berubah pada peringkat umur. Sekarang ni Cik Hafiz dah suka baca buku motivasi. Dia punya buku, dah kenal penulis, dah tahu penulis, gaya bahasa dia. Punca yang awal tu kita suka baca. Anak-anak dia bermula daripada rumah. Sama juga baca Cik Zainuddin. Anak-anak kalau kita biarkan dengan main gadget, dia akan start main gadget kecil-kecil. Lepas tu semua besar, bila dah besar sikit, dia nak apa, mungkin nak PUBG ke apa benda kan. Ya, betul, sebab saya melihat dengan anak buah saya kan, bila saya tengok dia orang membesar, lepas tu tiba-tiba dia nak game yang ni. Sedangkan saya pun sendiri tak reti main PS4. Mereka kecil dah reti, dah kecil pun dah reti kan. Kita handphone ni pun kadang-kadang musik pun tak pandai lah. Sekarang orang dah lebih pandai daripada kita kan. Sebab generasi dah berubah, dah lebih mahir. Okey, Cik Hafiz. Kalau kita dah hampir berakhir, boleh tak Cik Hafiz untuk pakai esok Negeri Sembilan ni, apakah program-program terdekat ni yang boleh dikongsi? Kalau ada program, contoh ada buat kursus ke, ataupun buat apa yang terdekat ni, ada boleh berkongsi. Sebab saya tahu Pekeso ni yang anjurkan My Future Job. My Future Job. Mungkin ada boleh kongsi kepada orang ramai ni. Okey, untuk yang program terdekat ni insya-Allah pada 11 dengan 12 Februari ni. 11 12. Sabtu Ahad ni. Sabtu Ahad ni kita ada Carnival Kerjaya. Carnival Kerjaya di KL Convention Center. KL Convention KL. Ya, KL Convention Center. Dan Carnival ni insya-Allah akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, dan pelancaran skim keselamatan sosial di rumah lah. Yang tadi ada orang ya, betul yang tadi tu. Sebab apa? Yalah, sebab keselamatan sosial di rumah ni dia baby daripada Datuk Seri Dr. Wan Azizah sendiri kan. Macam mana dia mencanang untuk macam mana kita nak memberikan keselamatan kepada si rumah tu kan. Sedangkan mereka ni tak nampak sebagai seorang pekerja. Kan. So di peringkat Negeri Sembilan kita pun ada temu duga terbuka yang kita adakan, sama ada temu duga terbuka tertutup di UTC Ampangan. UTC Ampangan. Setiap masa ke setiap minggu ke ataupun ada apa? InsyaAllah dalam seminggu tu ada dalam 3 kali lah. 3 kali lah. 3 kali. Dan untuk lebih lanjut,
orang ramai boleh datang ke UTC tersebut, ke My Future Job untuk mengetahui pejabatan kosong yang ada di sana lah. UTC Ampangan ni kan? Ya, Ampangan. Ampangan. Jadi tuan-tuan dan puan yang mana yang anak-anak ataupun yang masih belum ada bekerja lah. Ya, Macam betul. Dah kerja, dah berhenti, nak cik kerja. Nak ubah karier pun boleh. Nak ubah kerjaya pun boleh. Boleh pergi ke UTC Ampangan. Dekat situ kita ada interview atau bukan. Ada pusat My Future Job. Mana maklumat jawatan kosong semua ada di sana. Tuan. Dan tuan-tuan boleh ke sana untuk dapat info berkenaan pekerjaan lah. Sebab PKSO sekarang ni yang mengendalikan My Future Job kan. Jadi apa-apa kerja berkenaan tentang kerja, saya dah beritahu semalam, nak tahu low skill, ada low skill, ada yang high skill. Memang itu yang PKSO handle. Itu yang kami perbincangkan pada semalam. InsyaAllah kita ada program-program dengan PKSO untuk makluman tuan-tuan perempuan akan datang insyaAllah. Kalau kata-kata terakhir tuan untuk sebelum kita berakhir. Kata-kata terakhir lah. Walaupun kena dengan PKSO apa? Tak PKSO ke tentang membaca pun tak ada masalah. Kata-kata terakhir bagi saya, kepada anak remaja semua di luar sana lah, saya mengharapkan untuk menerapkan tabiat membaca ini sekurang-kurangnya kalau boleh 3 hari seminggu tu lah, buat satu untuk hari untuk membaca. Dan di samping itu juga mengetahuilah berkaitan dengan perlindungan keselamatan sosial lah, sebab saya mengetahui ramai juga yang tidak mengetahui tentang PKSO ini juga. Tak tahu apa fungsi PKSO ini kan. Dan bila dah menimpa kemalangan, musibah, barulah teringat perlindungan keselamatan sosial ini kepada mereka. Mana dia PKSO ni sebenarnya kalau kita bekerja tu kalau ada payslip tu ada tulis PKSO, tolak PKSO kan. Jadi misalnya ada kemalangan ke atau apa ke, kita tengoklah apa yang PKSO akan cover. Jadi dia akan bayar, dia akan memberi bayaran kan? Ya, betul. Dalam bentuk one off ataupun ada bulanan. Dia ikut kepada skim yang dia ambil lah. Ya, betul. Okey, itu saja Cik Hafiz atas perkongsian. Hari ini kita berkongsi tentang buku di hati iaitu Risalah Pemuda Muslim oleh Cik Hafiz daripada PKSO Negeri Sembilan. InsyaAllah akan datang kita ada program-program yang lain bersama PKSO. Untuk program PKSO ni kita akan selalu kepada tuan-tuan dengan kerjasama Perbadanan Muslimat Awam Sembilan. InsyaAllah semoga kita jumpa lagi di lain waktu. Dalam minggu depan, insyaAllah dalam minggu depan kami ada program lagi iaitu sema-sema perpustakaan. Kita akan jumpa waktu yang sama, iaitu hari Khamis pada 10.30 pagi. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.